السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Kita sambung lagi kitab Hubbun Nabi wa Alamatuha, sayang Nabi dan tanda-tanda kasih dan sayang pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita berada pada muka surat yang ke-35. Pada kuliah kita yang lepas, kita telah sebut berkenaan dengan sahabat Nabi yang bernama Thauban, telah pun memikirkan satu perkara yang dia rasa amat penting dalam kehidupan dia, iaitu kehidupan yang hakiki dia, kehidupan akhirat. Dia tidak mahu juga di akhirat dia tidak bersama dengan Nabi SAW, walaupun di syurga. Di syurga pun dia nak suruh dia ni bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dengan Rasulullah dan melihat Rasulullah. Sehingga kan Allah Ta'ala menurunkan ayat yang telah pun kita baca pada muka surat 34 itu. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim min nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69, siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka ditempatkan di syurga bersama dengan minan nabiyyin an'amallahu alaihim, orang yang Allah Ta'ala beri nikmat kepada mereka, itu golongan para nabi, was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Maknanya permintaan Thauban dan kerisauan dia terhadap apa yang akan berlaku di negeri akhirat itu dijawab oleh Allah Azza wa Jalla dengan secara umum. Maknanya kalau kita nak bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itulah syarat dia, iaitu wa may yuti'illaha wa rasulahu wal rasul, wa may yuti'illaha wal rasul, mana-mana wa taat kepada Allah dan Rasul. Dan telah pun kita huraikan bahawa kemuncak kepada seorang manusia itu menjadi hamba Allah apabila dia berjaya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Pada hari ini kita tengok, iaitu soalul rabi'ah, permohonan rabi'ah untuk menemani Nabi di syurga. Murafaqatahu sallallahu alaihi wasallam fil jannah, untuk menemani Nabi di syurga. Suatu ketika seorang pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejati, iaitu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, diberi peluang memohon sesuatu daripada baginda. Agaknya dia kata, apakah permohonan tersebut? Famadha,
kana su'aluh, itu bahasa Arab. Agaknya apakah yang akan diminta oleh dia selepas dia beri peluang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia minta. Ini adalah peluang yang terbesar sahabat Nabi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta, apa yang kamu nak, kamu beritahu. Imam Muslim, haddatsana al-Imam Muslim min khasat lisan nafsih. Imam Muslim menceritakan kisah ini daripada Rabi'ah sendiri yang berkata, suatu ketika aku bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menyediakan air untuk wuduk dan keperluan baginda. Kemudian baginda bersabda, mintalah sesuatu hajat. Aku pun berkata, aku mohon agar dapat menemanimu di syurga. Aku mohon agar dapat menemanimu di syurga. Tanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lagi? Aku menjawab, itu sahaja. Balas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantu aku penuhi permintaanmu dengan banyak bersujud. Fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Bantu aku memenuhi permintaanmu dengan banyakkan sujud. Baik, begitulah sikap pecinta sejati. Ketika berpeluang meminta suatu hajat, dia tidak ragu-ragu memilih untuk menemani baginda, baik pada permintaan kali pertama maupun kali kedua. Tidak terlintas di benaknya apa-apa permintaan lain sebagai gantinya. Kisah yang kedua ini mengajar kita bahawa sahabat tidak tamak di dalam minta kepada Allah Ta'ala. Yang keduanya, kisah ini menceritakan kepada kita bagaimana suatu ketika dia bersama dengan Nabi menyediakan air wuduk untuk keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bagi satu peluang yang besar kepada dia, mintalah apa yang kamu nak. Itu bukan benda yang kecil tuan-tuan, itu benda yang besar. Bukan minta kepada Nabi, minta kepada Allah. Cuma Nabi bagi peluang kepada dia, kamu minta apa yang kamu nak, aku akan minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang panggil tawassul dengan orang yang masih hidup, yang dibenarkan oleh agama ini. Apatah lagi Nabi SAW yang membuka peluang kepada Rabi'ah ini supaya dia minta apa sahaja. Dia kata, aku mohon agar menemanimu di syurga. Itu je aku nak Rasulullah. Kalaulah kita, Rasulullah kata minta nak apa, oi, banyak hak nak. Kita kata kalau kita minta satu lah, minta satu. Tu Rasulullah tanya tu, ada lagi? Rasulullah tanya, ada lagi? Kalau kita banyak Rasulullah. Nak kaya, nak harta, panjang umur, murah rezeki, bini comel, bini baru, minta ke Allah. Lembut hati isteri, macam-macam lah dia minta ke Allah Ta'ala. Tapi sahabat Nabi tak minta gitu. Dia nak supaya bersama dengan Nabi SAW. Nabi tanya dia, ada lagi? Dia kata itu saja. Itu saja. Maknanya dalam diri dia itu tidak ada benda yang lebih besar melainkan Nabi SAW. Selepas daripada Allah,
Tidak ada benda yang lebih besar dalam hidup dia ini sampailah ke akhirat dia. Hanya Nabi SAW sahaja kehidupan dia. Sebab tu bila Nabi tanya dia, ada lagi? Ada. Yang Nabi jawab kepada dia, Nabi kata, bantulah aku penuhi permintaanmu dengan banyak bersujud. Maknanya permintaanmu ini aku boleh minta dengan Allah, tapi syarat dia mu kena banyak bersujud. Apa makna banyak bersujud? Banyak solat. Solat 5 waktu ni hak wajib dah. Solat tengah malamnya dengan solat pagi harinya, solat apa ni kita panggil duhanya, solat witirnya, dan beberapa sembahyang solat-solat yang lain yang kita buat, sama ada selepas daripada solat fardu ataupun sebelum daripada solat fardu yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak solat-solat yang berbentuk sunnah Nabi yang Nabi buat, ataupun yang sahabat duk pakat buat berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi akui benda tersebut juga menjadi sunnah. Jadi Nabi kata pada Rabi'ah, kamu kena tolong aku di atas apa yang permintaan kamu ni dengan kamu banyakkan sujud. Bila kamu banyak sujud, mana clear kamu, permintaan kamu ini akan diperkenankan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi Rabi'ah, sahabat Nabi ni, dia tidak ada benda yang lain dalam jiwa dan hati perasaan dia kecuali yang Nabi SAW. Itu dia punya prinsip, itu dia punya hati dia, sanubari dia, naluri dalam hati dia tu hanya untuk Nabi SAW. Baik, muka surat 36, kisah seterusnya. Orang Ansar memilih Rasulullah SAW berbanding kambing dan unta. Bukan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami sahaja seorang yang mempunyai pilihan yang tepat ini. Para pecinta yang lain yang sejati, para pecinta sejati yang lain juga turut melakukan perkara yang sama. Ketika berlaku peperangan Hunain, orang-orang Ansar diberi pilihan sama ada hidup bersama baginda atau memungut rampasan perang, iaitu kambing dan unta. Mereka akhirnya reda membiarkan orang lain membawa pulang harta benda dunia ke rumah masing-masing, manakala mereka pula pulang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kampung halaman. Kitab-kitab sunnah dan sirah menceritakan terperinci kisah ini. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Abdullah bin Zaid bin Asim, daripada Abdullah bin Zaid. Al-Imam Bukhari an Abdullah bin Zaid bin Asim radhiyallahu anhu qala, dia berkata, setelah Allah mengurniakan harta rampasan perang, lamma aqahu Allah ala rasul yaum Hunain, setelah Allah Subhanahu wa taala mengurniakan harta rampasan perang kepada rasulnya ketika perang Hunain, baginda mengagihkan harta tersebut kepada golongan yang baru memeluk agama Islam. Baginda tidak memberikan apa-apa bahagian kepada orang-orang Ansar. Rupa-rupanya orang-orang Ansar berasa gusar kerana tidak memperolehi bahagian mereka sebagaimana orang lain memperolehinya. Baginda lalu berkhutbah di hadapan mereka, ya ma'syaral Ansar, alam ajidkum dhullalan fahadakumullahu bi. Ini saya baca teks ikut Arab dia. Dalam ni tak ada, dalam kitab Arab ni ada. Wahai orang Ansar,
Bukankah kalian dahulu berada dalam kesesatan, lalu Allah Ta'ala berikan kepada kalian petunjuk melalui aku? Bukankah dahulu kalian berpecah belah, lalu Allah damaikan kalian melaluiku? Bukankah dahulu kalian papa kedana, lalu Allah berikan kalian kekayaan melaluiku? Setiap kali baginda berucap, orang Ansar akan menjawab, Allah dan Rasul telah memberikannya kepada kami. Sabda baginda lagi, jika kalian mahu, boleh sahaja kalian katakan, engkau telah datang kepada kami dalam keadaan sebegini. Jika kamu nak kata, kamu boleh sebut. Rasulullah kata, kami datang kepada kamu dalam keadaan begini. Tengok nota kaki nombor 40 di bawah tu. Dalam hadis Anas, semoga Allah radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sabda Nabi, mengapa kalian tidak berkata? Maknanya, kenapa kamu tidak sebut, dahulu engkau datang kepada kami dalam keadaan takut, lalu kami beri keamanan kepadamu. Dahulu engkau datang dalam keadaan diusir dari kampung halamanmu, lalu kami berikan engkau tempat tinggal. Dahulu engkau datang kepada kami dalam keadaan terkontang-kanting, lalu kami berikan pertolongan kepadamu. Kau Ansar berkata, bahkan Allah dan Rasul yang telah memberikan kurniaan kepada kami. Itu satu benda yang Nabi sebut. Mula-mula Nabi tanya dia, apabila dia nampak tak puas hati Nabi duk bahagi kepada orang yang baru masuk Islam harta, dia rasa dalam diri dia, dia kata, ya Allah, pok-pok kita ni tak dapat, kita ni lama dah duduk dengan Rasulullah. Bagaimana saya dah cerita semalam, setiap kali saya baca cerita ni tuan-tuan, kita rasa menjiwai cerita ni cukup dalam. Betapa hebatnya orang Ansar dengan Nabi. Tak boleh nak banding orang Ansar dengan siapa-siapa saja kaum atas muka dunia ni, kehebatan dia. Nabi ambil orang Ansar ni, Nabi kumpul satu sudut. Nabi kata, ya ma'syaral ansar, alam yajidkum dhullalan fahadakumullahu bi, wa kuntum mufakkirina fa'allafakumullahu bi, wa alatul fa'agnakumullahu bi. Dia kata, Rasulullah sebut ringkas aja. Rasulullah kata, wahai orang Ansar, bukankah dulu kamu sesat, kemudian Allah Ta'ala beri hidayah kepada kamu melalui aku? Bukankah dahulu kamu berpecah belah, lalu Allah Ta'ala beri kamu ni kesatuan melalui aku? Bukankah kamu ini fakir dulu, papa kedana, Allah Ta'ala beri kekayaan melalui aku? Setiap perkataan Nabi itu disambut, ya Allah Ta'ala telah beri pada kami. Nabi kata, kenapa tak jawab lain? Nabi kata, kenapa tak jawab lain? Jawab macam mana? Riwayat nombor 40 bawah tu. Kenapa kamu tak kata, dulu kamu mari dalam keadaan takut, kamilah beri keamanan, perlindungan kepadamu. Dahulu aku datang dan diusir daripada kampung halaman, engkau yang memberi tempat tinggal. Dahulu kami datang dalam keadaan tidak ada apa-apa kedana, lalu engkau beri pertolongan kepadamu. Kami yang beri pertolongan kepadamu. Dalam riwayat kata orang Ansar kata, jangan kata begitu, jangan. Bahkan Allah telah mengurniakan kami begitu banyak ya Rasulullah di atas asbab kamu, jangan kata begitu, jangan kata begitu. Nabi kata. Apa yang Nabi sebut tadi? Nabi kata gitu. Kamu boleh saja nak sebut gitu. Dulu kamu mari, kamulah susah, aku yang bagi senang pada kamu. Patutnya kena hargai aku lagi. Kamu boleh kata begitu. Jawab sabda baginda Nabi SAW, tidakkah kalian redha orang ramai pergi membawa kambing dan unta, sedangkan kamu membawa Nabi ke tempat kamu? Maknanya nampak kambing dengan unta ni lebih besar daripada Nabi, daripada aku, Nabi SAW. Ya kamu ambil, ya Allah Ta'ala beri hidayah dengan asbab daripada aku ini. Lalu, seandainya bukan kerana hijrah,
nescaya aku akan menjadi orang Ansar. Seandainya orang ramai berjalan melewati satu lembah yang ngarai, nescaya aku akan melewati lembah yang ngarai yang dilewati oleh orang Ansar. Kaum Ansar ibarat baju dalam. Ini bukan ni jubah luar ni. Kaum Ansar ibarat baju yang berada di dalam ini, iaitu paling rapat dengan kulit Nabi SAW. Allahu Akbar. Sedangkan kaum lain ibarat pakaian luar. Nabi kata, kamu orang Ansar dengan aku ni ibarat pakaian yang berada dalam aku, orang lain ibarat pakaian yang berada di luar aku. Sungguh kelak kalian akan temui orang-orang yang mementingkan diri. Ketika itu bersabarlah sampai kalian menemuiku di telaga Kautsar. Janji Nabi, nanti kamu akan tengok orang yang pentingkan diri, tapi kamu ni maknanya orang Ansar, kamu kena bersabar. Ketika itu menangislah orang-orang Ansar sehingga basah janggut mereka, seraya mereka berkata, kami redha Rasulullah, kami redha Rasulullah sebagai bahagian keuntungan kami. Sambil menangis dia kata, kami redha Rasulullah sebagai bahagian keuntungan kepada kami. Radina bi Rasulillahi, radina bi Rasulillahi kisman wa hazzan. Itu perkataan orang Ansar. Kami redha Rasulullah sebagai bahagian dan keuntungan kami. Kata Al-Imam Ibn Qayyim, setelah baginda menjelaskan hikmah yang tersembunyi di sebalik tindakan baginda, mereka kembali patuh dan taat. Mereka faham harta paling berharga adalah kembalinya Rasulullah SAW ke negeri Madinah. Mereka terus lupa akan kambing, unta, wanita, budak tawanan setelah memperolehi kejayaan lebih besar, iaitu hidup berjiran dengan Nabi SAW ketika baginda hidup dan setelah baginda wafat. Perkataan Nabi ini, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu perkataan yang cukup menjentik hati dan naluri manusia. Bagaimana Nabi SAW meletakkan orang Ansar itu sebagai baju yang paling dalam dia. Kalau kita pakai baju dua lapis ni, baju panah dalam, itulah orang Ansar dengan aku. Dia dulu, kalau peluh, dia kena dulu. Kalau nak buat cedera apa, orang luar tu kena dah, tapi hak paling dalam ni, dia yang duduk di dalam. Maknanya dia rapat dengan Nabi SAW. Nabi beri dia pilihan, mu nak hak mana? Rasa kambing, unta yang dirampas itu lebih banyak keuntungan nak banding dengan aku, yang kamu duduk bersama dengan aku, kamu melindungi aku, kamu. Itu perkataan Nabi kepada orang Ansar. Cukup indah perkataan Nabi dan jaminan Nabi kepada orang Ansar. Kita baca dah kisah ni, belum daripada ini pun kita baca bagaimana orang Ansar begitu bimbang dengan apa yang akan berlaku kepada dia. Sebab masa Fathul Mekah, Nabi balik ke Mekah, dia rasa macam Nabi nak balik ke kampung. Nabi tak mau balik dah ke Madinah. Dia cukup bimbang. Nabi kata, tidak, aku akan duduk di Madinah dan aku akan mati di bumi Madinah. Nabi beri ketegasan lagi dari riwayat lain, kalau aku diberi pilihan, aku akan jadi orang Ansar. Itu kelebihan dia. Sebab apa Allah Ta'ala bagi kelebihan dia begitu? Kerana dia sanggup menerima Nabi SAW dalam keadaan orang tolak semua Islam di bumi Mekah. Nabi ditolak oleh keluarganya sendiri, Nabi ditolak oleh kaum kerabatnya sendiri, disiksa, ditekan, dibuat dengan macam-macam. Tetapi Allah Azza wa Jalla buka hati orang Ansar untuk letak Nabi SAW di situ. Perkara apa tuan-tuan yang tidak tersentuh hati Nabi? Betul, saya rasa tersentuh. Sebab apa? Yang pertama sekali,
Saya nak pergi mengajar negeri lain tak boleh. Tapi saya seronok duduk di Perlis, di tempat tuan-tuan. Sebab apa? Sebab orang buka peluang untuk kita mengajar ilmu, mengajar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Yang saya harapkan peluang ini diberi sampai saya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana orang Ansar menerima Nabi SAW untuk meletakkan segala wahyu di bumi Madinah, sehingga satu jaminan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sebut apa? Nabi kata Islam itu bermula di Madinah dan akan kembali ke Madinah, sebagaimana ular yang pergi ke mana-mana akan kembali ke sarangnya. Yang menyebabkan Imam Malik, Imam Darul Hijrah, mengambil hadis ini dan merungkai satu asbab untuk dia mengambil hukum, iaitu a'mal ahli Madinah, amal ahli Madinah. Imam Malik dia tak kira mana-mana pendapat, mana-mana hadis yang berlainan dengan orang Madinah, maka itu tidak menjadi bahan untuk dia ambil sebagai ijtihad. Dia akan tengok orang Madinah buat ataupun tidak. Kenapa Imam Malik sebut begitu? Kerana berdasar kepada hadis ini. Lalu begitulah jiwa Nabi. Kita boleh bayang bagaimana Nabi SAW ditekan, ditindas, dikata, dihina. Kita kena sikit orang kata Wahabi, orang kata apa pun, kita rasa ya Allah, susahnya nak menyebarkan dakwah. Itu sama-sama Islam duk kata tu, bukan Hindu duk kata Wahabi. Nah, sama-sama Islam, sama-sama yang tidak betul, sama-sama mengucap dua kalimah syahadah, boleh kata begitu. Apatah lagi Nabi SAW berhadapan dengan segala macam siksaan. Tiba-tiba orang Ansar menerima Nabi SAW, menyambut tangan, hulur tangan pada Nabi. Nabi duduk, Nabi boleh buat apa dah. Terbinanya dan terbentuknya sebuah kerajaan Islam Madinah kerana asbab orang Ansar. Kalau kira orang Ansar ni dia pentingkan diri dia sendiri, kalau kita kira Nabi orang Mekah, mari jadi Nabi sudahlah, pemimpin, kuasa, ketua negara Madinah, bagi pada kami sebab kami orang tempatan. Tidak. Orang Ansar tak ada jiwa begitu. Orang Ansar dia meletakkan Nabi lah yang pertama, dan Nabi lah segala-galanya, dan Nabi lah membawa rahmat kepada dia, sehingga hidup dia tidak ada apa kalau tak ada Nabi SAW. Kita tengok kisah seterusnya, iaitu kisah muka surat 38. Keinginan Umar Al-Faruq dikuburkan di samping baginda Nabi SAW. Seterusnya kita saksikan pula pecinta sejati lain, itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika hendak meninggal dunia yang sementara ini menuju ke alam kekal abadi, perkara yang amat penting bagi beliau adalah dikuburkan bersebelahan dengan kubur Nabi yang tercinta sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan daripada Amr bin Maimun bahawa Umar bin Khattab berkata, wahai Abdullah bin Umar, itu anak kepada dia, Abdullah bin Umar, pergilah jumpa dengan ummahatil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, itu Aisyah, dan katakanlah kepadanya, Umar mengirim salam kepadamu. Jangan kau sebut Amirul Mukminin, kerana mulai hari ini aku bukan lagi pemimpin kaum mukmin. Katakan padanya, Umar bin Khattab meminta izinmu untuk dikuburkan di samping dua orang sahabatnya. Abdullah bin Umar pun pergi. Beliau memberi salam dan meminta izin. Kemudian masuk lalu mendapati Aisyah radhiyallahu anha sedang duduk sambil menangis. Kata Ibnu Umar, kata Abdullah bin Umar tadi, anak pada Umar, dia kata Umar bin Khattab mengirim salam kepadamu dan meminta izin untuk dikuburkan di samping dua orang sahabatnya. Aisyah radhiyallahu anha menjawab, sebelum ini aku pun menginginkannya,
Tapi pada hari ini aku akan berkorban untuk memberikan hak aku kepada Umar. Ketika Ibnu Umar tiba di rumah beliau, yakni rumah Umar, pembantu rumah berkata, Abdullah bin Umar telah sampai, tolong angkat aku, kata Umar. Dia suruh orang angkat dia. Seorang lelaki menyandarkan beliau di sisinya. Angkat, sandarkan Umar bin Khattab. Kamu bawa berita apa? Tanya Umar. Jawab anaknya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yang kamu suka, wahai Amirul Mukminin, yang kamu suka, wahai Amirul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha sudah pun izinkan. Umar pun berkata, alhamdulillah, hanya itulah yang paling penting bagi aku. Apabila aku mati, bawakan jenazah aku ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, beri salam dan katakan Umar bin Khattab meminta izin. Jika Aisyah izin, maka kuburkanlah aku di sana. Jika tidak, maka tanamkanlah aku di perkuburan kaum muslimin. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, Sayyidina Umar bin Khattab pada pagi Sabtu, ketika mana dia mengimamkan solat subuh, Umar bin Khattab dalam riwayat mengatakan bahawa apabila dia menjadi imam solat subuh, dia selalu membaca surah Yusuf. Di antara surah yang diminati oleh Umar, surah Yusuf. Dia baca. Lepas daripada dia baca sampai kepada ayat wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kazim. Sayyidina Umar menangis. Apa makna ayat? Ayat ini adalah rintihan Nabi Yaqub alaihissalam dengan kehilangan anaknya Nabi Yusuf dan anaknya yang kedua Bunyamin. Dia masih teringat ke Nabi Yusuf, dia tak boleh nak duduk, tuan-tuan. Dia kata wa qala ya asafa ala Yusuf. Kalau makna kita kata apalah nak jadi dengan anak aku Yusuf. Dia duduk menangis. وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, sehingga selaput matanya. فَهُوَ كَظِيمٌ, sedih yang amat sangat, ya Allah Ta'ala sahaja tahu. Sebab tu dia sebut pada Allah, ayat yang bawah lepas daripada ayat tu, قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dia kata, ya Allah, aku serahkan kesedihan aku ini kepada kamu, kerana kamu mengetahui apa yang orang lain tak tahu. Tuan-tuan ambil doa Nabi Yusuf ni, doa Nabi Yaqub ni, tuan-tuan amalkan, baca depan Allah Ta'ala ketika mana tuan-tuan menghadapi segala masalah. InsyaAllah hidup tuan-tuan tenang. Percaya dia cakap saya. Masalah yang membuatkan tuan-tuan tak boleh tidur, masalah yang menyebabkan tuan-tuan ni rasa down sangat, masalah apa sahaja, sakit ke apa ke, tuan-tuan bacalah. Qala innama, apa kita nak sebut? Ya Rabbi, ataupun Ya Rabbana, ataupun Allahumma innama ashku bassi wa huzni ila Allah. Wahai Tuhan, aku serahkan kesedihan aku ini kepada kamu, kerana kamu je tahu dalam hati ni. Orang lain boleh kata belaka, orang lain boleh kata semua, orang lain boleh komplain, boleh komen, boleh apa, tapi aku ni Allah, kamu yang tahu. Cuba terakhir sekali nak tengok tenang ke tak tenang. Cuba try. Cuba tuan-tuan.
Jangan kita hidup dalam keadaan terpikul dengan masalah tanpa kita mengadu kepada Allah Ta'ala. Jangan. Kita dibebankan dengan masalah tanpa kita mengadu kepada Allah, kita akan sakit dengan membawa masalah tersebut. Tapi boleh kita mengadu pada Allah, kita sebut pada Allah apa masalah kita, hati kita tenang. Balik pada cerita tadi, Umar menangis. Tak boleh nak sambung, hayat tak nak sambung lah. Semua para sahabat duduk belakang tu semua menangis. Hati para sahabat apabila mendengar Al-Quran. Pada zaman tu taklah cerah macam kita ni, ada lampu. Subuh zaman tu gelap lagi. Apabila Umar tu rokok, marilah Abu Lu'lu'ah membawa fanjar. Fanjar ni maknanya macam badik tu. Badik tak? Yang beracun, diletakkan racun di situ, kata riwayat, menikam Sayyidina Umar. Tersungkurlah Umar bin Khattab di hadapan mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Darah penuh. Ada sahabat yang mengangkat Umar, berhenti sembahyang, mengangkat Umar masuk. Kata riwayat sambil-sambil angkat tu, Umar kata, aku gembira kalau aku mati. Umar kata, kalau aku mati, aku gembira. Sebab apa? Yang pertama, doa aku dimustajabkan oleh Allah. Apa dia yang Umar doa? Yang pertama, nak mati sebagai seorang syahid. Umar digelar sebagai syahid mihrab kerana mati dibunuh. Syahid. Syahid kecil lah kita kata, tapi syahid lah Allah Ta'ala beri. Yang kedua, yang paling besar, dia kata, aku minta aku nak mati di bumi Nabi SAW, kerana ada jaminan Nabi orang yang mati di Madinah. Allahu Akbar. Ketika mana Umar tengah sakit itulah dia bagi tahu pada Aisyah cerita. Dia rasa bahawa nyawa dia sampai sini. Dia pesan pada anaknya, beritahu pada ummahatil mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagi aku ni untuk kubur di tepi dua orang sahabatku. Tuan-tuan, mereka bersahabat bukan tamu ke dunia je, tapi sahabat akhirat. Mereka berkawan, bersahabat, tiga orang ni bukan tamu ke dunia je, tapi sahabat akhirat mereka bersahabat. Tuan-tuan boleh tengok sendirilah bagaimana keadaan Rasulullah, Abu Bakar, dia juga Umar. Aisyah ni dia ada hak. Ada hak dia. Sebab tu suami dia Rasulullah. Bukan sahaja Nabi dia, tapi suami dia. Yang sebelah Nabi itu Abu Bakar, ayah dia. Dia ada hak untuk kata bahawa sini tempat aku tak boleh pergi. Tapi tidak. Sebab tu Aisyah menangis. Aisyah menangis kerana aku rasa bahawa akulah nak duduk tepi Abu Bakar tu, tepi Nabi SAW. Tapi engkau mendahului aku, wahai Umar. Kalau engkau mati, aku beri pada engkau. Betapa memahaminya Aisyah keadaan ketiga-tiga orang ini, tiga-tiga watak ini, Nabi, Abu Bakar dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab, siapa je tidak kenal dia? Ketegasan dia dalam pemerintahan Umar bin Khattab, sehingga tidak membenarkan orang memberi hadiah kepada gubernur-gubernur yang dilantik. Umar tak bagi orang bagi hadiah pada gubernur, sebab dianggap itu macam rasuah. Kerana kalau tak ada jawatan gubernur, mungkin orang tak bagi hadiah tu. Umar tak bagi. Umar tak bagi pasang pintu-pintu di rumah gubernur. Pasang tirai je boleh, tabir je boleh, pintu tak boleh. Tabir pun biar ruangan yang dalam, ruangan yang nak duduk keluarga tu boleh, tapi ruangan depan, ruangan tamu jangan pasang pintu, dia kata. Kerana mudah rakyat nak masuk.
Ini ketegasan Umar bin Khattab dalam pemerintahan. Tapi Umar bin Khattab cukup sayang dia kepada Nabi SAW. Kita boleh lihat dan kita baca kisah yang pertama, Umar tidak boleh menerima kewafatan baginda Nabi SAW. Umar tidak boleh terima sama sekali. Sehingga Umar menjadi seorang yang tidak sedar. Umar jadi tak sedar. Umar kata, siapa dia kata Rasulullah SAW ni wafat, mati, pedang, inilah jawapan dia. Sehingga Abu Bakar datang menenangkan Nabi menenangkan Umar bin Khattab. Abu Bakar kata, tenang wahai Umar. Memberi ketenangan kepada Umar dengan ayat Quran, innaka mayyitun wa innahu mayyitun. Kamu juga mati dan mereka juga mati. Maka Muhammad, tidaklah Muhammad itu Rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, Rasul sebagaimana Rasul yang selepas daripada ni. Afa immata, kalau dia mati, adakah kamu nak balik semula pada agama kamu? Terduduk Umar bin Khattab bila mendengar ayat Allah Ta'ala. Umar kata, aku hampir lupa ayat ini adalah Quran, dan aku rasa macam seolah-olah ayat ini baru turun kepada kami. Abu Bakar, Umar, tiga orang sahabat ni, tiga berkawan, tiga ni bukan sahaja di dunia tapi sampai kepada akhirat. Allahu Akbar. Jadi begitulah tuan-tuan, sahabat Nabi SAW. Dia bukan berkawan tahu ke dunia, tapi dia nak sampai ke akhirat, nak kubur pun duduk sekali juga. Kerana kecintaan dia kerana Allah dan Rasul, tidak ada kerana yang lain. Kita tengok satu cerita lagi sebagai akhir. Tangisan Abu Bakar As-Siddiq tatkala faham saat berpisah dengan Nabi kian hampir. Kita dapati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sang pecinta sejati Rasulullah SAW, memahami perkara tersirat di sebalik kata-kata baginda, bahawa ajal baginda semakin dekat. Akibat tidak mampu mengawal diri, baginda pun menangis. Imam Bukhari meriwayatkan kisah ini kepada kita melalui lisan Sa'id bin Khudri. Kata Abu Sa'id, Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan orang ramai, sesungguhnya Allah telah memberi pilihan kepada seorang hamba, sama ada dunia ataupun yang ada pada, sama ada dunia ataupun ada yang ada di sisinya, maka hamba itu memilih apa yang ada di sisi Allah. Kata perawi, mendengar itu Abu Bakar radhiyallahu anhu pun menangis. Kami berasa hairan, dia kata, kenapa beliau menangis ketika Rasulullah memberitahu tentang pilihan hamba tadi. Rupa-rupanya hamba tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ternyata Abu Bakar lebih faham berbanding kami. Dalam satu riwayat daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkata, hanya Abu Bakar yang memahami kata-kata baginda. Sebab itu beliau menangis dan berkata, kami sanggup menembus dirimu dengan bapa-bapa, ibu-ibu dan anak-anak kami. Allahu Akbar. Satu hari dia kata Nabi berkhutbah, kata Sa'id, Nabi sebut depan orang ramai, Nabi kata sesungguhnya Allah telah beri pilihan pada seorang hamba. Nabi tak kata dia, Nabi kata seorang hamba, sama ada nak dunia ataupun nak duduk di sisi Allah. Ternyata dia kata hamba itu memilih nak duduk di sisi Allah. Sahabat lain relax dengar, oh hamba tu dia pilih sebab dia sayang pada Allah. Biasa. Abu Bakar je menangis. Menangis Abu Bakar, ya Allah. Orang tanya sebab apa Abu Bakar menangis. Hairan tengok Abu Bakar menangis ni. Dia faham hadis ni bahawa apa yang Nabi sebut tu Nabi sendiri. Bila Nabi sebut ni tuan-tuan? Setelah syariat ini sempurna. Ayat syariat ini sempurna. Nabi SAW sebut tu setelah tidak ada lagi syariat. Allah Ta'ala telah pun nak ambil Nabi SAW.
Masa iza jaa nasrullah wal fath, pembukaan kota Mekah tu pun ada sahabat menangis dah. Ada sahabat duk termenung dah. Termenung sahabat. Orang lain bergembira dengan pembukaan kota Mekah. Dia kata kerana apa? Dia kata kamu kena ingat. Kamu kena ingat, dia kata. Ini adalah tanda yang mana Rasulullah nak pergi meninggalkan kita. Dan telah sempurna syariat ini. Abu Bakar menangis kerana faham. Kata Muawiyah, Abu Bakar lah orang yang paling memahami perkataan Nabi SAW. Dalam bab ini, Abu Bakar sememangnya memahami apa yang disebut oleh baginda Nabi SAW. Dia faham dengan kefahaman yang betul. Dia kata tandanya Nabi SAW berpisah. Dalilnya, perkataan akhir yang keluar daripada mulut Nabi semasa Allah nak cabut nyawa Nabi, balir rafiq ar-rafiqul a'la ar-rafiqul a'la ar-rafiqul a'la. Apa makna dia? Aku memilih Allah, aku memilih Allah di sisi aku memilih Allah di sisi aku. Maknanya apa? Memang betul Nabi diberi pilihan. Nabi pilih Allah. Sebab apa Nabi nak ajar kita? Nabi nak ajar kita. Setelah mana sempurnanya kita hidup atas muka dunia dengan apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Orang boleh makan, kita boleh makan. Orang boleh rumah, kita boleh. Kita buat apa lagi kalau tak buat ibadah untuk berjumpa dengan Allah? Setelah sempurnanya apa yang Allah Ta'ala bagi keperluan kepada kita, kita nak apa lagi tuan-tuan? Kalau kita tidak mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi manusia tak fikir begitu. Manusia tak fikir bahawa kesempurnaan hidup di atas muka dunia ini satu nikmat yang Tuhan beri supaya dia cari akhirat. Dia tak fikir begitu. Sebaliknya dia fikir untuk tambah lagi dunia ini, untuk nak lagi dunia ini, untuk cari dunia ini. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut, alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Memperbanyakkan harta ini melalaikan kamu sehingga kamu masuk ke dalam kubur. Dilalaikan dengan apa yang ada. Masa kerja, projek cara kerja. Masa pencen, projek cara pencen. Tak habis-habis projek, tak habis. Apa yang dia nak tak tahulah. Kalau kita kata dapatlah apa yang dia nak pakai kereta Porsche, dapatlah Porsche kita kata. Nak dapat kereta mewah, rumah besar, dapat. Tapi cukup tak lagi? Tak lagi. Syaitan pergi pula dekat dia. Porsche ni model lama ni, ada model baru harga 2 juta. Minta projek lagi sebab nak hak baru. Dipanggil at-takatsur. Bila nak berhenti tu? Hatta zurtumul maqabir. Sampai masuk dalam kubur baru berhenti. Tak boleh buat apa dalam kubur. Sahabat tak fikir gitu. Nabi tidak ajar umat dia fikir lagu tu, tidak. Oleh kerana itu saya selalu sebut doa ni, Allahumma akfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan benda yang halal sehingga aku tidak berkenan dengan benda yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Kayakanlah aku sehingga aku tidak minta dengan siapa-siapa ya Allah, melainkan aku minta pada kamu. Nabi minta cukup. Mintalah tuan-tuan, cukup dengan Allah. Insya-Allah Allah Taala amat sayang kepada kita. Insya-Allah kuliah kita sekali lagi kita tengok tangisan Abu Bakar ketika mana menyebut nama Nabi SAW setelah kewafatan baginda. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Assalamualaikum warahmatullahi. Di tangan saya ni ada seorang hajat. Ada hajat seorang Allah Taala supaya kita semua doa kepada dia untuk menjalani satu pembedahan tulang oleh kerana dia kanser tulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kesihatan yang baik kepada dia insya-Allah. Kita bakal doalah kepada sahabat jemaah kita ni supaya Allah Taala ringankan penyakit dia.
ringankan apa yang dia tanggung, supaya Allah Ta'ala angkatlah apa yang dia tanggung, supaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala berilah kelapangan untuk dia hidup, supaya menjadi hamba Allah Subhanahu